Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk matematik tahun 3 pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai bahagi wang. Okay, sebelum ni kita dah belajar tambah, tolak dan darab wang. Okay, untuk hari ini kita akan belajar bahagi wang. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam lingkungan RM10,000 dengan nombor 1 digit, 10, 100 dan 1000 dengan betul. Okey, tengok tajuk kita iaitu bahagi wang. Kita tengok contoh yang pertama. Okey, ada 2 orang murid yang mendapat hadiah dalam pertandingan reka cipta. Okey, dan hadiahnya ialah 500 sahaja. Okey. Soalan nombor 1. Berapakah wang setiap orang akan dapat? Okey, jadi ada 2 orang murid. Okey, dan hadiah yang perlu dibahagikan ialah RM500. Okey, jadi ayat matematik dekat sini ialah RM500 bahagi 2. Okey, jadi sama seperti bagi nombor bulat biasa. Okey, kita jadikannya dalam bentuk lazim. Okey. Jadi RM500 akan dibahagikan kepada 2 orang. Okey. Jadi kita mulakan daripada 5 dulu. Okey. Depan dulu. Okey. 2 bahagi dengan 5. Okay, jadi kita tengok pada sifir 2. Okey, ada tak 5? Okey, kita tengok 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4, 3 darab 2, 6. Okey, tak ada 5. Okey, tapi nombor yang paling hampir dengan 5 ialah 5 berada dekat sini. Okey, jadi yang paling hampir sama ada 4 ataupun 6. Okey, tapi kita tak boleh ambil 6. Kenapa? Kerana 6 ni lebih besar daripada 5. Okey, jadi kita mesti ambil nombor yang kecil daripada 5. Yang hampir dengan 5 tapi yang lebih kecil. Okey, jadi kita akan ambil nombor 4. Okey, jadi 2 akan darab dengan 2 dapat 4. Okey, jadi 2 diletak dekat atas. Okay, dan diturunkan 4 di bawah 5. Okey, jadi 5 akan tolak dengan 4 sama dengan 1. Okey, jadi nombor seterusnya akan diturunkan jadi 10. Okey, 10 2 bahagi 2 berapa? Okey, kita tengok lagi sifir 2. 4 darab 2 8. 5 darab 2 10. Okey, ada 10. Okey, ada 10. Jadi berapa darab 2 dapat 10? 5 kan? Okey, jadi 5 dekat atas, 10 akan turun dekat bawah. Okey, jadi 10 tolak 10 sama dengan 0. Okey, masih ada lagi satu nombor di belakang dan turunkan selari dengan nombor tersebut 0. Okey, 0 bahagi dengan 2. Kalau mana-mana nombor bahagi atau darab dengan 0 mesti jawapan dia 0. Okey, jadi 0 ke atas dan bawah pun 0. Dan 0 tolak 0, 0 lah. Okey, jadi wang yang akan diperoleh bagi setiap murid ni ialah RM250. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, kalau bahagi ni, okey, operasi ni mesti inilah maksudnya kalau ayat matematik dia mesti melibatkan jumlah sama setiap orang, okey, dibahagikan tu. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, nombor 2, RM730 bahagi dengan 10. Okey, ni adalah dibahagi dengan nombor 10. Okey, dibuat dalam bentuk lazim. Okey, 730 akan dibahagi dengan 10. Sifir 10. Senang sahaja. Okey, 1 darab 10, 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80. Okey, kita berhenti dekat situ. 5 darab 10, 50, 6 darab 10, 60, 7 darab 10, 70, 8 darab 10, 80. Okey, jadi kita tengok nilai dia. Okey, 7 nak bahagi dengan 10. Tak boleh. Sebab apa? 7 ni lebih kecil daripada 10. Okey, jadi kita ambil lagi satu nombor. Okey, jadi sebab tu diletakkan kosong dekat atas 7. Jadi kita ambil satu lagi nombor iaitu 3. Jadi 73. Okey, 73 bahagi 10 boleh. Okey, sebab 73 lebih besar daripada 10. Okey, jadi kita tengok 73 ada ke tak? Tak ada. Tapi yang paling hampir dengan 73 ialah sama ada 70 ataupun 80. Okey, sekarang ni cikgu dah kata sebelum ni, nombor yang paling hampir tu mestilah lebih kecil daripada nombor yang sebetulnya. Okey, jadi 73 yang paling kecil ialah 70 lah. Kalau 80 dah lebih daripada 73. Okey, jadi 70. 7 akan darab dengan 10 dapat 70. Okey, jadi 7 dekat atas. Okey, dekat atas 3 lah sebab kita dah ambil dua nombor. Kalau sebab tadi kita dah kosongkan 7 bagi 10 ni tak boleh. Jadi kita kosongkan atas 7. Okey, sekarang ni kita tambah 3. Jadi 73. Okey, nombor 7 ni akan berada di atas 3. Okey, jadi 7 darab dengan 10 akan dapat 70. Okey, 70. 3 tolak 70. 3 tolak kosong. 3, 7 tolak kosong. Okey, cikgu letak titik. Okey, lepas tu ada satu lagi nombor kosong. Turunkan dekat bawah. Okey, jadi 30. Okey, sekarang 30 bahagi 10 berapa? Kita dapat dekat sini 30 bahagi dengan 3. 3 darab 10 dapat 30. Okey, jadi 3 darab 10 dapat 30. Okey, jadi 30 tolak 30 sama dengan kosong. Jadi jawapan dia ialah RM73. Okey, tapi ni adalah cara yang pertamalah. Tapi kalau cara yang lebih mudah sebenarnya, okey, cikgu boleh ajar awak dengan cara yang lebih mudah. Sama juga dengan kaedah yang 10 darab 10 darab 100 darab 1000 yang kita pernah belajar minggu lepas. Okey, jadi minggu lepas kita dah belajar. Kalau darab, okey, mana-mana darab berkaitan dengan 10, 100, 1000, mana-manalah, tapi kira 1 kosong. Okey, jadi kita tengok sifar, jumlah sifar dia. Okey, ni sekarang ni 730. Okey, ada satu sifar. Okey, kalau darab, kita akan gerak ke kanan. Kalau bahagi, kita akan gerak ke kiri. Darab kanan. Bagi kiri. Jadi gerak dia ke kiri. Sekarang ni kita tengok dia guna operasi bahagi. Okey, jadi gerak ke kiri. Mana dekat mana kita nak gerak, cikgu? Okey, jadi kat sini tak ada titik. Okey, bila tak ada titik, maksudnya titik tu berada di belakang sekali. Disebabkan nilai titik belakang ni kalau kosong dia tak ada nilai lah. Sebab tu dibuang. Okey, jadi titik kita letak kat belakang, kita gerak ke kiri. Berapa kali? Kita tengok ada satu sifar sahaja. Maksud satu kali pergerakan sahaja. Okey, satu. Okey, titik dekat sini. Okey, jadi RM 73 titik kosong kan? Okey, titik kosong ni kita dah kata tak ada nilai. Tak letak pun tak apa. Jadi jawapan dia RM73. Jadi kalau RM73 sama je dengan cara kita buat bentuk lazim tadi. Okey, ni cara yang lebih mudah lah, kita congakkan sahaja. Okey, nombor 3. Okey, 10,000 bahagi dengan 100. Okey, ni dia buat dalam bentuk lazim. Okey, sama juga dengan sifir 10. Sifir 100 pun mudah sahaja. Okey, 1 darab 1, 100. 2 darab 100, 200. 3 darab 100, 300. 400, 500, 600. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, 1 nak bahagi dengan 1 tak boleh sebab 1 lebih kecil. Okey, jadi kita tinggalkan titik. Okey, kosong.
kosong nak bahagi dengan kita tambah kosong jadi 10. 10 pun tak boleh bagi 100 sebab 10 ni nilai yang kecil. Okey, jadi kita tak boleh nak bahagi lagi. Okey, jadi kita tambah lagi kosong. 100. Okey, 100 dah boleh dah bagi 100. Berapa? 1 darab 100 akan dapat 100. Jadi dia letakkan 1 di atas kosong ni. Okey, lepas tu darab dengan 100 akan dapat 100. Okay, jadi 100 tolak 100 akan kosong. Okey, lepas kosong turunkan lagi nombor berikutnya. Kosong, kosong. Mana-mana darab dengan kosong atau bahagi dengan kosong. Kosong jawapan dia, jadi kosong lah. Okey, kosong dan kosong juga jawapan dia. Kosong tolak kosong, kosong. Okey, ada lagi kosong dekat sini. Turunkan lagi kosong kat belakang. Okey, jadi kosong, kosong, kosong juga. Darab dengan 1 dapat kosong. Okey, kosong tolak kosong, kosong juga. Okey, dah tak ada nilai kan? Okey, jadi jawapan dia ialah 100. Okey, jadi kalau kita gunakan teknik congak tadi, sama juga RM 10,000. Okey, sekarang ni tak ada titik. Maksudnya titiknya berada di belakang. Okey, jadi kalau bahagi, kita akan gerak ke kiri. Okey, berapa kali gerak ke kiri? Okey, kita tengok dia bahagi dengan berapa. Dia bahagi dengan 100. Ada 2 biji sifar. Okey, jadi 2 sifar maksudnya 2 kali pergerakan. Okey, kita gerak 2 kali ke sebelah kiri. Okay, 1, 2. Okay, dia akan berada di sini titik dia. Okay, jadi akan jadi RM 100,00. 100 ringgit. Selepas titik ni nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Sebab dia kosong kan, tak ada nilai. Okay, jadi jawapan dia RM100. Sama sahaja. Okay, tapi cara congak ni lebih mudah lah. Okay. Nombor 4. Berapakah harga sebiji buah mangga? Okey, kita tengok diberi 2 bakul. Dalam bakul mangga ada 5 biji, harga dia RM8. Untuk buah oren ada 8 biji, okey, harga dia RM10. Okey, jadi berapakah dia soalan dia bertanya mengenai sebiji buah mangga. Maksudnya dalam sebiji buah mangga ni berapa harga dia, sebab dia tak bagi tahu. Dia bagi tahu 5 biji ni harga RM8. Okay, jadi kita gunakan operasi bahagi. Okey, jadi RM8, okey, dibahagikan dengan 5. Okey, tapi ni cara yang pertama. Okey, dia bagi 2 cara dekat kita. Cara yang pertama, ditukarkan RM8 ni kepada sen. Kalau ditukarkan kepada sen, RM8 akan darab dengan 100 sen kan. Okey, darab ke kanan 2 kali. Okey, jadi 800 sen. Okey, kalau 800 sen akan jadi macam ni lah cara yang pertama. 800 sen bahagi dengan 5. Okey, jadi dibahagi sifir 5 akan dapat 160 sen. Okey, 160 sen ni awak perlu tukarkan semula kepada ringgit lah juga. Okey, tapi cara yang kedua ni dia tak tukarkan kepada sen, dia terus bahagikan kepada RM8. Okey, dia bahagi terus bagi kepada RM8. Okey, 8 bahagi 5. Okey, boleh sifir 5. Sifir 5, 1 darab 5, 5, 2 darab 5, 10. Okey, jadi yang paling hampir ialah sama ada 5 dan 10. Okey, jadi nombor yang paling lebih kecil iaitu 5. Okey, jadi 1 darab dengan 5, 5. Okey, jadi letak 1 dekat atas dan 5, turunkan 5. Okey, 8 tolak 5 akan dapat 3. Okey, titik ni abaikan dulu, turunkan kosong dulu. Okey, kosong, 30. Okey, 30 darab bahagi 5. Okey, sifir 5. 15, 20, 25, 30. Dah lupa. 4 darab 5, 5 darab 5, 6 darab 5. Maksudnya 6. Okay, jadi 6 letak dekat atas, 30 dekat bawah. Okey. 30 tolak 30 akan dapat kosong lah. Okey, 3 tolak 3 kosong jugalah. Okey, jadi dekat belakang turunkan lagi kosong. Okey, kosong, kosong bahagi dengan 5. Kosong. Jadi kosong lagi, kosong. Okey, titik ni yang tadi kita tinggal ni letak dekat atas. Ni bukan dekat bawah, dekat atas.
Okey, jadi selari dengan titik ni. Okey, jadi jawapan dia RM1.60. Sama juga dengan kaedah sen tadi. Tapi awak boleh guna dua cara dekat ni. Sama ada nak guna cara sen ataupun nak terus bahagi dengan cara ringgit. Tapi dua-dua pun mudah. Okey. Kalau ringgit ni dia tambahkan titik kosong-kosong. Kenapa titik kosong-kosong ditambah? Sebab betul lah RM8 dia ada kosong sen. Dia ada 2 sen kat belakang. Kan? Okey. Jadi awak boleh pilih sama mana kaedah yang lebih mudah bagi awak lah. Okey. Durian ni kata. Okey, cuba kira harga sebiji buah oren pula. Okey, buah oren. Okey, dalam 8 biji harga dia RM10. Okey, kita tengok. RM10. Kita nak tahu sebiji. Maksudnya kita bahagikan dengan 8. Okey. Kita terus bahagilah. Okey, kita tak tukarkan kepada sen. Okey, 10 bahagi 8. Okey, sifir 8. 8 darab 1, 8. 2 darab 8, 16. Okey, sekarang ni 10 ni hampir dengan 8 dan 16. Okey, tapi nombor yang lebih kecil ialah 8 lah. Okey, jadi 8 darab 1 dapat 8. Okey, kenapa cikgu akan kita letak 1 dekat atas kosong ni? Sebab 1 nak bahagi dengan 8 tak boleh. Jadi titik dekat sini tak boleh dibahagikan. Dikosongkan. Titik ni maksudnya kosong lah. Okey, jadi sebab tu cikgu letak dekat 10. Sebab sekarang ni kita gunakan 10 bahagi 8. Okey, jadi 1 darab 8 akan dapat 8. Okey, tolak. Okey, 10 tolak 8, 2 kan? Okey. Sekarang ni 2. Okey, macam mana kita nak bahagikan lagi? 2 bahagi 8 tak boleh. Okey, jadi di sinilah kita gunakan titik yang sama yang pernah kita belajar semua. Kita gunakan titik, perpuluhan dan kita akan dapatkan kosong. Cikgu letak titik dekat atas, kita akan turunkan kosong. Dia akan jadi 20. Okey, 20 bahagi 8. Okey, sifir 8. 8, 16, 24. Okey, jadi 8 darab 2, 16. 8 darab 3, 24. 24 dah lebih daripada 20. Jadi kita guna 16. 8 darab dengan 2. Dapat 16. Okey, jadi 20 tolak 16. Okey, pinjam 1, 10. 10 tolak 6, 4. Okey, 4. Okey, tak boleh bahagi dengan 8 lagi. Lagi apa kita buat? Cikgu, kita nak tambah titik ke? Tak perlu tambah titik dah. Okey, kita perlu tambah kosong sahaja sebab titik dah ada. Sama pernah kita belajar mengenai bahagi dan perpuluhan sebelum ni lah. Sama sahaja sebenarnya. Okey, jadi 40 bahagi 8. Ada ke tak dalam sifir 8? Okey, cikgu kira 8, 16, 24, 32, 40, 48. Okey, ada 40. 8 darab berapa dapat 40? 8 darab dengan 5. Okey, jadi 8 darab dengan 5 dapat 40. Okey, jadi 40 tolak 40, kosong. Boleh letak kosong ataupun titik pun boleh lah. Okey, dua-dua pun boleh. Okey, jadi jawapan dia ialah titik 1.25. Macam mana cikgu nak tulis? Titik yang depan ni tak payah. Sebab dia tak ada memberi apa-apa masuk. Sebab dia tadi titik ni sebenarnya ialah kosong. Tapi cikgu letak titik. Jadi tak membawa apa-apa masuk lah. Okey, jadi jawapan dia ialah Rn 1.25. Maksudnya RM1.25. Okey, ni ada cikgu gunakan cara yang kedua lah. Okey. Kalau cara yang pertama tadi awak tukarkan RM10 ni kepada sen, dia akan jadi 10,000. 1,000 sebab cikgu pernah cerita sebelum ni bila kita tukarkan kepada sen, kita akan darab dengan 100. Okey, jadi 10 darab dengan 100, kita gerak 2 kali akan dapat 1,000 lah. Okay, jadi 1,000 sen. 1,000 sen bahagi dengan 8. Okay, awak akan dapat jawapan yang sama juga tapi dalam bentuk sen. Dan awak perlu tukarkan semula dalam bentuk ringgit. Ini kalau dalam kita guna kaedah kedua ni, kita terus dapat jawapan dalam bentuk ringgit. Okey. Seterusnya. Kira harga seunit kereta kawalan jauh. Okay.
harga kereta kawalan jauh ni ialah RM1,008.40 bahagi dengan 8. Kenapa bahagi dengan 8? Okey, kita tengok jadual ni. Okey, jumlah harga bagi kereta kontrol ni ialah RM1,008.40 dan kuantiti dia. Maksudnya berapa jumlah kereta yang dibeli tu ialah 8. Jadi satu kereta berapa harga dia? Okay, kita tak tahu satu harga kereta ni, tapi jumlah dia kita tahu. Untuk 8 biji kereta ni kita dapat jumlah dia RM1,008.40. Okay, jadi RM1,008.40 ni akan dibahagikan dapat dengan 8 akan dapat harga 1 unit, seunit. Okay, jadi dibahagikan RM1,008.40 bahagi dengan 8. Okay. Okay, kita bahagi satu persatu. Okay, satu tak boleh bahagi. Jadi ditinggalkan kosong dekat atas ni. Okay. Jadi kita ambil satu lagi nombor iaitu kosong. Jadi 10. 10 bagi 8 boleh. Okay, 8 darab 1 lah. Okay, jadi 1 darab 8 akan dapat 8. 10 darab 2, 8 akan dapat 2. Okay, jadi turunkan nombor seterusnya iaitu kosong. Okay, 20. 20 bahagi 8 berapa? Cikgu buatlah sifir 8. Okay, 1 darab 8, 2 darab 8, 3 darab 8, 4 darab 8, 5 darab 6 darab 8, 7 darab 8. Okay, cikgu buat sampai 8 je lah. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Okey. Sekarang kita tengok 20. 20 paling hampir dekat sini kan. Okey, jadi 16 lah yang paling hampir, yang lebih kecil. Okey. 2 darab dengan 8 dapat 16. Okey, jadi 2 ke atas darab 8 dapat 16. Okey, 20 tolak 16, 4. Kita turunkan 8. 48. Ada ke tak? Ada 48. Okey. Darab dengan berapa? 6 kan? Okey, jadi 6 dekat atas. Jadi 6 darab 8 dapat 48. 48 tolak 48 dengan kosong. Okey, titik. Sini sebab sini dah ada sen. Okey, jadi dia letak titik. Titik pun letak sama dekat atas. Bukan dekat bawah. Dekat atas. Okey, jadi dekat atas 4. Bahagi dengan 8. Boleh ke tak? Okey, kita turunkan 4 kan. Okey, jadi 04. 4 je. 4 boleh ke bagi? Tak boleh. Okey, jadi tak boleh kita letak kosong. Okey, jadi turunkan kosong. Kosong darab 8, kosong. Okey, jadi 4. Okey, sekarang ni ada satu lagi nilai dekat belakang iaitu kosong. 40. Okey, jadi 40. 40 dan sifir 8 ada 40. Okey, kita dapat 5 darab 8. Okay, jadi 5 darab 8 sama dengan 40. Jadi 40 tolak 40 kan dapat kosong. Okay, jadi harga seunit bagi kereta kawalan ni ialah RM126.05. Okey. Seterusnya, nombor 6. Okey, ni bahagi 10. Okey, dia buat dalam bentuk lazim. Okey. Yang tadi dia bahagi 1 unit sahaja. Okey, jadi sekarang ni dia bagi 10. Okey, kalau awak nak guna kaedah congak tu sama macam yang cikgu ajar sebentar tadi. Tapi dia ni lebih mudah sebab dia ada titik. Dia dah ada titik. Kalau bahagi, cikgu dah kata dia akan gerak ke kiri. Berapa kali kiri cikgu? Sekali lah sebab dia ada satu biji kosong. Kalau dia buat sekali, dia akan jadi titik dekat sini akan jadi RM902.050 kan. Okey, jadi kosong kat belakang ni tak ada nilai. Okey, jadi RM902.05 saja. Okey, tapi kalau bahagi dalam bentuk lazim seperti biasa, okey 10. Okey, 10 bahagi dengan RM9,020.50 akan bahagi dengan 10. Okey. Jadi bahagilah macam biasa dalam bentuk lazim. Okey, sama juga sebelum ni. 9 tak boleh bagi dengan 10 sebab 9 lebih kecil. Okay, jadi kita ambil satu lagi nombor iaitu 90. Okey, 90 bahagi dengan 10. 10 darab berapa dapat 90? 10 darab dengan 9 dah dapat 9.
10. Okay, jadi 90 tolak 90 akan dapat kosong. Turunkan nombor seterusnya iaitu 2. Okay, jadi 02 boleh ke tak tolak dengan 10? 2. Okay, tak boleh. Jadi letakkan kosong, turunkan kosong. Okay, 2 tolak kosong 2 lah. Okay, turunkan nombor seterusnya iaitu kosong. Jadi 20. Okay, 20 bahagi 10. Apa dapat? 2 lah. 2 darab 10 dapat 20. Okay, jadi 20 tolak 20 akan dapat kosong. Okay, titik. Titik tak dekat atas. Okay, turunkan 5. Okay, dia turunkan 5. 05 maksudnya 5. 5 bahagi dengan 10 boleh ke tak? Tak boleh. Sebab nombor 5 lebih kecil. Okay, jadi letak kosong. Tak boleh. Jadi kosong. Kosong darab 10 akan dapat kosong. 5 tolak kosong sama dengan 5. Okay, turunkan lagi satu lagi nombor iaitu 50. Okay, 50 bahagi 10. Okay, 10 darab dengan 5 lah akan dapat 50. Okay, jadi 10 darab dengan 5 dapat 50. Okay, 50 tolak 50 akan dapat kosong. Dah tak ada baki kan. Okay, jadi RM902.05. Sama juga dengan kaedah congak tadi kan. Okay, nombor 7. Okay, ni dibahagi dengan 1000 pula. Okay, 3650 bahagi dengan 1000. Okay, dia letak bentuk lazim macam biasa. Okey, 10,000, 3,650 tapi dia dah tambah siap-siap dah titik kosong-kosong ni. Macam cikgu tadi cikgu ajar, cikgu tak tambah siap-siap titik kosong-kosong ni kan. Sama je sebenarnya. Sebabnya bila melibatkan wang, titik kosong-kosong ni kenapa ada dua kosong dekat belakang? Sebab nilai sen. Kan nilai sen dekat belakang, tapi sebab nilai sen dia tak ada, jadi kosong lah. Jadi titik kosong-kosong. Okey. Jadi dia terus letak titik. Okay, pun boleh juga sebenarnya. Okay, jadi 3,650 bagi dengan 1000. Okay. 3 nak bagi dengan 1000 tak boleh. 36 tak boleh juga. 365 tak boleh juga. Jadi kita tambah 3,650. Okay, jadi 3,650 sifar 1000. Okay, 1000, 2000, 3000, 4000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. Okey, cikgu berhenti kat situ. Okey, sekarang ni 3,650 dekat mana? Dekat 3,000 dekat sini kan. Okey, jadi dekat sini kita ambil nombor yang lebih kecil iaitu 3,000. Okey, jadi 10 darab 1,000 apa? 3 akan darab dengan 3,000 baru 3 akan darab dengan 1,000 baru dapat 3,000. Okey, jadi 3 darab 1,000 akan dapat 3,000. Okey, 3,000 tolak seperti biasa. 0 tolak 0, 0. 5 tolak 0, 5. 6 tolak 0, 6. 3 tolak 0. 3 tolak 3, 0. Jadi dia tak letak. Okey. 650. Okey. Jadi titik ni tadi dia dah tak siap-siap. Dia akan tambah titik dekat atas. Okey, 0 diturunkan. Sebab 650 dah tak boleh bahagi dengan 1000 kan. Okay, jadi dia tetapkan 0 kat bawah. Okay, 6,500. 6,000 dah boleh dah. Dekat mana? Dekat sini kan. 6,500. Okay, jadi nombor yang lebih kecil iaitu 6,000. Okay, jadi 6 darab dengan 1000 akan dapat 6,000. 6 darab dengan 1000 dapat 6,000. Okay, jadi 6,500 tolak 6,000 tolak seperti biasa. 0 tolak 0, 0. 0 tolak 0, 5 tolak 0, 5. 6 tolak 6, 0. Dia tak letak. Okay. Turunkan lagi 0. Ada satu lagi 0 dekat belakang. Jadi 5,000. Okay, 5,000 ada. 1 darab dengan 5 darab dengan 1,000 dapat 5,000. Okay, jadi 5 darab dengan 1,000 dapat 5,000. Okay, 5,000 tolak 5,000 kosong lah. Okay. Jadi jawapan dia ialah RM3.65. Okay, tapi kalau kita gunakan kaedah congak, sini kaedah congak RM 3,650 bahagi 1,000. 1,000 bahagi kan. Okay, jadi akan gerak ke kiri sebanyak berapa kali? 3 biji kosong maksudnya 3 kali. Okay, ke kiri. Okay, dari mana? Okay, dari titik dekat belakang lah. Sebab bila tak ada titik, saya dah pernah bagi tahu mesti letak dekat belakang. Titik tu sebenarnya ada. Cuma ni dia tak ada nilai. Sebab tu dia tak tulis. Okay, jadi titik dekat belakang. Kita bergerak ke kiri kan. Sebab bahagi. Okay, berapa kali? 3 kali. Okay, 1, 2, 3. Titik dekat sini. Okay, jadi
RM 3.650. Betul tak? Okay, jadi kosong dekat belakang ni dah tak ada nilai dah. Kalau dalam bentuk wang, sebab sen hanyalah 2 nombor sahaja dekat belakang. Okay, jadi sama je jawapan dia ialah RM3.65. Ni kaedah congak. Okey. Okey, cabar minda. 50 sen bahagi 10. Okey, dia nak dalam bentuk ringgit Malaysia. Okey, RM. Okey, jadi 50 sen bahagi dengan 10. Alah, kita congak je lah seperti biasa. Okey, 10 ni boleh congak kan? Okey, ada berapa kali gerak ke kiri sebab bahagi. Berapa kali? Sekali je sebab ada 1 kosong. Okey, jadi kita gerak dari mana? Dari belakang sekali. Berapa kali? Sekali. 1 titik. Jadi, apa? 5.0 sen. Ni awak jangan keliru bila sen maksudnya bukan ringgit. 5.0 sen maksudnya 5 sen. 5 sen sahaja sebenarnya sebab titik kosong ni tak memberi maksud kan cikgu kata. Okey, jadi 5 sen sahaja. Okey, 5 sen kalau ditukarkan kepada bentuk ringgit berapa? Okey, dia akan jadi berapa? Bahagi lagi dengan 100 sen kalau nak tukarkan kepada ringgit. Okey, kalau nak daripada sen nak tukarkan ke ringgit, kita bahagi 100. Kalau daripada ringgit nak tukarkan kepada sen, kita darab dengan 100 kan? Kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi bahagi lagi. Okey, dari macam mana nak bagi cikgu? Dia bagi, congak je lah seperti biasa. 100. Berapa biji ni? Ada 2 kosong. 2 kali pergerakan. Dari mana? Dari titik sini tadi kan? Okey, 2 kali. 1, 2. Titik. Depan titik akan ada kosong. Okey, dalam bulatan akan ada kosong. Okay, jadi RM 0.05. Jadi bila ditukarkan kepada sen, dia akan jadi 0.05. Okay, jadi 5 sen lah. Samalah juga dengan RM 0.05. Okay. Okay, jadi kita cuba ini. Okay, yang ni cikgu rasa awak boleh buat sendiri. Kita cari soalan yang lebih sukar sedikit. Okay, kita tengok E. Okey, E ni cikgu rasa mungkin awak boleh buat dalam 2 kaedah, iaitu dalam bentuk lazim ataupun congak sahaja. Okay, kalau awak congak, bahagi ni cikgu dah kata dia akan gerak ke kiri berapa kali? 2 kali sebab ada 2 kosong. Jadi awak kena ingat juga congak ni hanya melibatkan nombor yang ada 1 ni saja. 100. Kalau dia 200 tak boleh. 200 tak boleh. 300 tak boleh. Dia hanya melibatkan nombor angka 110. Maksudnya angka di depan ni adalah 1. Okey. Jadi gerak ke kiri. Berapa kali? 2 kali. Okey, daripada mana? Okey, daripada belakang. Sebab titik ni sebenarnya asal di belakang tapi dia tak ada nilai, dia tak letak. 2 kali ke kiri. Jadi RM 31.05. Dah dapat jawapan. Tapi kalau kita buat dalam bentuk lazim seperti biasa, RM 3.105 sen bahagi dengan 100. Sifir 100. Mudah saja. 100, 200, 300. Okey, sekarang ni 3 nak bahagi dengan 100. Boleh ke? Tak boleh. Okay, kita ambil lagi 1. Okay, 31 bahagi 100 pun tak boleh juga. Masih lagi kecil. Kita tengok lagi nombor kat belakang ni kosong. Jadi 310. Ni tak boleh kan tadi kan? Cikgu letak kosong lah. 3 bahagi 100 tak boleh. 1 bagi 100 tak boleh juga. Okay, sekarang 310 bagi 100 dah boleh dah. Okay, 100, 200, 300, 400. Okay, dah ada. Okay, 1 darab 100, 100, 2 darab 100, 200, 3 darab 100, 300, 4 darab 100, 400. Okay, dah ada dah 300 kat sini kan. Jadi nombor yang lebih kecil 300 bagi dengan 3. Okay, 3 darab 100 dapat 300. Kita tolak. Okay, 310 tolak 100 akan dapat 10 lah. Kosong tolak 3 tolak 3 kosong. Okay, turunkan 5.
Okey, 105. Okey, 105 berada dekat sini. Okey, jadi nombor yang lebih kecil ialah 100. Jadi 1 darab 100 dapat 100. 105 tolak 5 tolak 0, 5, 10. Okey, kosong lah. Okey, sekarang ni 5 bagi 100 boleh ke tak? Tak boleh. Okey, tapi kita nak jadikan dia tak ada baki. Okey, jadi apa? Letak titik. Okey, letak titik, kita akan tambah dengan kosong. 50. Okey, 50 bahagi dengan 100. Boleh ke tak? Tak boleh juga. Letak kosong. Jadi 50. Okey, 50 pula. Kosong lah. Maksudnya, okey, 50 tolak kosong akan dapat 50 juga. Okey, jadi kita akan tambah lagi kosong. Okey, 500 bahagi dengan 100. Boleh ke tak? Boleh. 5 darab 100 akan dapat 500. Okey, jadi 5 darab dengan 100, 500. Jadi 500 darab 500 akan dapat kosong. Okay, jadi jawapan dia sama juga dekat sini. RM. Kosong ni tak ada nilai. Okay, RM31.5 sen. Betul lah Zin. Okay, yang lain pun cikgu rasa awak boleh buat sendiri. Okey, jadi tugasan awak untuk hari ini ialah lengkapkan buku aktiviti muka surat 84. Okey, kemudian lengkapkan lembaran kerja yang diberikan. Okey, anda boleh menyalin semula atau mencetak dan tampal di buku tulis matematik 1. Okey, jadi untuk aktiviti ni, tugasan ni selepas awak dah siapkan, angkat gambar tugasan dan hantar ke link Padlet yang cikgu sediakan. Okey. Okay, untuk lembaran kerja, ni bentuk dia. Okay, awak buat dalam bentuk lazim. Okay, untuk yang pertama ni, dia dah berikan mana nak turunkan nombor tu. Jadi, awak just ikut sahaja. Okay, untuk yang kedua ni, okay, awak bahagi dan bentuk lazim juga sama seperti biasalah. Okay. Jadi, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Sekiranya awak tak faham, okey, awak boleh hubungi cikgu, bagi tahu cikgu yang awak tak faham. Okey. Dan kita akan buat perbincangan bersamalah. Okey. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa hantarkan tugasan ke link Padlet. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.